Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Apa khabar semua murid-murid? Semoga pada ketika ini semuanya berada dalam keadaan yang sihat. Hari ini kita akan sambung PDPR kita dengan mata pelajaran sirah bagi darjah 3. Sebelum tu, seperti biasa, marilah sama-sama kita menadah tangan. Saya minta untuk murid-murid mengaminkan bacaan doa yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini berkati dan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan juga Allah akan berikan kepada kita ganjaran pahala yang berlipat kali ganda dalam untuk kita mempelajari ataupun menuntut ilmu. Hari ini kita bagi mata pelajaran sirah. Murid-murid boleh rujuk kita sambung pada PDPR yang lepas. Hari ini kita lihat muka surat 33. Ini adalah sambungan siri PDPR yang lepas. Okey, murid-murid boleh buka muka surat 33. Tajuk berdakwah secara terbuka. Pada siri yang lepas saya dah jelaskan dan terangkan berdakwah secara tertutup ataupun berdakwah secara sulit. Hari ini kita masuk tajuk yang seterusnya, iaitu berdakwah secara terbuka. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sulit selama 3 tahun. Dalam tempoh tersebut, seramai 40 orang sahaja yang memeluk Islam. Dalam tempoh Nabi menyampaikan dakwah secara sulit selama 3 tahun, hanya seramai 40 orang sahaja yang memeluk Islam. Selepas tempoh tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan baginda agar berdakwah secara terbuka. Setelah Nabi Muhammad melaksanakan dakwah secara sulit, Allah memerintahkan pula selepas tempoh itu menyampaikan dakwah pula secara terbuka. Berikut adalah proses dakwah secara terbuka. Kita lihat dulu peringkat yang pertama. Allah menurunkan wahyu daripada surah Asy-Syu'ara ayat 214 hingga 215 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Artinya, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat, dan hendaklah merendahkan diri kepada pengikut-pengikutmu daripada orang-orang yang beriman. Inilah ayat perintah daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah pula secara terbuka. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan hendaklah merendahkan diri kepada pengikut-pengikutmu daripada orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan dakwah secara terbuka kepada kaum keluarga yang terdekat. Kemudian Nabi Muhammad mengumpulkan kaum keluarga daripada Bani Hashim. Jadi proses pertama, Nabi Muhammad menyeru ataupun menyampaikan dakwah secara terbuka kepada kaum keluarga.
lebih-lebih lagi kepada kaum keluarganya, iaitu daripada kalangan Bani Hashim. Dalam pertemuan itu, Nabi Muhammad SAW telah mengumumkan diri baginda sebagai pesuruh Allah, sebagai Rasulullah, sebagai pesuruh Allah. Ada yang menyokong dan ada juga yang menentang baginda. Dalam proses Nabi memberitahu bahawa dirinya adalah pesuruh Allah, ada setengahnya yang menyokong dan ada juga yang menentang apa yang baginda perkatakan. Itu peringkat yang pertama tadi. Kita lihat pula peringkat yang kedua. Allah menurunkan wahyu daripada suratul Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, oleh itu sampaikanlah secara terus terang apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Ini adalah wahyu ataupun firman daripada Allah menyuruh Nabi menyampaikan terus kepada kaumnya, kepada umatnya secara terbuka. Walau apa pun bantahan dan tentangan jangan dihiraukan. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan Islam tanpa rasa takut dengan tentangan musyrikin Mekah. Ini adalah orang-orang musyrikin. Pada ketika itu ada juga yang menerima dan ada juga yang menentang. Kita lihat pengertian musyrikin di sini ialah golongan yang mempersekutukan Allah, mengaku adanya Tuhan lain selain Allah, atau menyamakan sesuatu dengan Allah. Itu adalah maksud bagi musyrikin. Kurang daripada itu, Nabi Muhammad SAW mula menyampaikan ajaran Islam dengan lebih berani. Dengan firman, dengan suruhan Allah, Nabi menjadi lebih berani. Baginda mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Safa dan menyeru mereka supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahawa mereka yang menyembah berhala termasuk dalam golongan yang sesat. Pada ketika inilah Nabi mengumpulkan semua penduduk Mekah, menyampaikan seruan Allah supaya menyembah Allah, jangan mempersekutukannya. Kurang daripada itu, orang kafir Quraisy mula menentang dan menindas Nabi Muhammad SAW dan orang Islam. Pada ketika inilah orang kafir Quraisy ini terasa mereka ini tergugat dengan kelantangan Nabi dalam menyampaikan dakwah. Maka dia pun menentang dan menindas Nabi Muhammad dan juga orang Islam. Dakwah ke Taif. Pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif dengan ditemani oleh Zaid bin Harithah. Tujuan baginda adalah untuk mengembangkan ajaran Islam. Jarak perjalanan ke Taif ialah sejauh 85 km. Ini Nabi hendak menyampaikan dakwah ke Taif. Perjalanan itu sejauh 80 kilometer. Murid-murid boleh bayangkanlah sejauh itu Nabi berjalan, yang mana pada ketika itu tidak ada kenderaan yang seperti sekarang. Nabi Muhammad SAW telah menemui pemimpin Bani Thaqif dan menerangkan tentang ajaran Islam. Mereka menolak dakwah baginda secara keras. Bukan itu sahaja. Penduduk Taif telah menghina dan menzalimi Nabi Muhammad SAW. Baginda dilempar dengan batu sehingga berdarah buku lalinya. Nabi menerima tentangan daripada penduduk Taif. Kemudian baginda dilempar dengan batu sehingga berdarah buku lalinya. Dalam kalangan penduduk Taif, hanya seorang sahaja yang beriman, iaitu Adas. Beliau ialah seorang hamba yang beragama Nasrani. Walaupun diperlakukan dengan zalim, Nabi Muhammad SAW tetap bersabar dan tabah. Baginda langsung tidak menaruh perasaan dendam. Malah baginda mendoakan agar penduduk Taif menjadi orang yang beriman suatu hari nanti. Walaupun dibaling dengan batu sampai berdarah buku lalinya, Nabi tetap sabar dan tabah. Bahkan Nabi mendoakan perkara-perkara yang baik.
Okey, antara sifat Nabi Muhammad SAW semasa berdakwah, ni kita boleh amalkan dalam kehidupan kita, iaitu amanah, halim, bijaksana, pemaaf, bercakap benar dan sabar. Ini adalah sebahagian daripada ciri-ciri dan sifat-sifat Nabi. Banyak lagi sifat-sifat yang mulia yang ada pada Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah sebahagian sifat-sifat Nabi ketika menyampaikan dakwah. Kemudian berikut antara hikmah dakwah secara terbuka. Kita lihat ada 5. Yang pertama, umat Islam berani menegakkan kebenaran. Bilangan umat Islam bertambah ramai. Bila secara tertutup, penyampaian itu tidak semua orang mendengar. Tapi bila diadakan secara terbuka, menyebabkan umat Islam bertambah ramai. Umat Islam bebas menyampaikan ajaran Islam. Bila dah secara terbuka, semua orang tahu, jadi mudah untuk menyampaikan. Agama Islam tersebar luas. Yang kelima, keimanan umat Islam bertambah mantap. Okey, inilah antara hikmah dakwah secara terbuka. Kesan yang ada pada zaman sekarang ialah sampainya syariat yang Nabi bawa sehinggalah ke zaman kita. Dan insya-Allah akan kekal nanti sehingga hari kiamat. Okeylah murid-murid, untuk tugasan, satu soalan sahaja. Tuliskan 3 hikmah dakwah Nabi yang dilakukan secara terbuka. Okey, ada 3. Ada 5 hikmah dakwah secara terbuka. Saya minta untuk murid-murid tuliskan 3 sahaja hikmah dakwah Nabi yang dilakukan secara terbuka. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.